Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, siapa di sini yang pernah kena infection ataupun kena dijangkiti oleh bakteria-bakteria yang serius sehingga akan kena masuk hospital? Sila tulis kat situ. Bakteria Staphylococcus, bakteria yang banyak masalah, food poisoning, semua tu kan ada masalah-masalah bakteria dan juga virus pun. Okey. Tapi saya nak bagi tahu kepada anda, kalau anda pernah masuk dan kena masuk drip dan doktor bagi sampai kena bagi antibiotik pula tu nak bunuh balik bakteria ni, itu mungkin untuk acute ataupun sementara emergency sahaja. Tapi yang saya cerita sekarang ni, yang kita dalam kehidupan harian ni, macam mana dan kenapa kita kena berkawan dengan bakteria yang lain daripada yang nakal-nakal tu, yang jahat tu. Itu waktu kita kena sampai berkudis, bernanah dan sebagainya tu, itu bakteria-bakteria macam tu tak boleh dibiarkan lah sampai boleh jadi membawa maut pula kepada badan kita. Tetapi yang saya nak cerita pada malam ini ialah, dah sedia belum? Kita ada lebih kurang setengah orang kata 39 trilion sel bakteria. Ada setengah kata sampai 10 kali ganda daripada body kita. Body kita 2-3 kali dah ditukar dia punya angka. Ada orang daripada mula dulu kata sampai 80-90 trilion sel dalam badan kita, tapi kebelakangan ni cuma lebih kurang 38-37 trilion sel. Bererti kalau latest punya figure ni, bakteria lebih kurang 39 trilion, kita katakan 38. So rasionya hampir 1/1. Berarti body kita ni 50% diperbuat daripada bakteria, 50% daripada sel kita sendiri. So 50-50. Dan setengah tu mengatakan memang bakteria sepatutnya dalam jangkaan awalan ialah lebih daripada sel body kita. Sehingga kan yang berani kata sampai 5 hingga 10 kali ganda tu. Tapi bagi saya apa pun dah cukup banyak lah. Dan soalan malam ni, kenapa sampai begitu banyak trilion sel dalam badan kita dan di luar-luar organ dalam badan kita, dan juga di kulit-kulit permukaan daripada ni, muka kita, dalam mulut terutama sekali banyak trilion-trilion sel ni. Dan of course yang paling banyak sekali ialah di mana? Di bahagian gut kita, bahagian usus, bahagian pencernaan kita, maksudnya small intestine, big intestine, terutama sekali kolon, sampai kat rektum pun ada. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, kenapa kita kena berkawan kan bakteria selalunya benda yang bila orang dengar je benda yang tak elok kan, benda yang jahat kan, tapi sebenarnya itu cuma lebih kurang tak sampai 1 hingga 5% saja dalam badan kita yang dinamakan bakteria yang nakal, yang agak mungkin kalau dibiarkan dia saja dia boleh bermaharjalela, tetapi berleluasa dia tu atau dia punya nak jadi something dia tu dikontrol hampir 95 hingga 90% lagi, 99% lagi bakteria yang sebenarnya tentram, aman damai dan banyak memainkan peranan untuk diri kita. Jadi inilah anda kena faham dulu kenapa. Salah satu daripada 10 sebab yang utama, nombor 1 ialah, kalau anda nak dengar kenapa saya minat sangat, ialah dia ada kuasa untuk lawan kanser. Itu dia. Sebenarnya nombor 1, 2, 3 orang tulis yang lain, tapi saya cari-cari, saya terbuka mata bila dia kata bakteria ni boleh lawan kanser lah. Macam mana caranya dia memainkan peranan? Bila dia duduk dalam tu, dia mengeluarkan ada bahan-bahan yang boleh membunuh sel kanser. Itu nombor 1. Okey, nak tak berkawan dengan bakteria? Mestilah kan. Nombor 1. Nombor 2, dia boleh kontrol dan stabilkan you punya dipanggil gula dalam badan. Berarti diabetes kita dibantu oleh bakteria dalam gut, dalam kita punya, orang Melayu kata dalam perut lah, senang cerita, dalam usus-usus semua ni, terutama sekali saya kata apa tadi, kolon kan. So you kena fikir elok sebelum you nak lawan dengan bakteria. Lebih baik you berkawan dengan dia. Sebab apa? Dia bila makanan masuk dalam body kita ni, terutama sekali yang banyak serat, dan bila dia happy, dia keluarkan satu chemical namanya butyrate ataupun short chain fatty acid, SCFA. Short chain fatty acid ni salah satu dia punya tugasnya tadi saya kata apa? Lawan kanser. Nombor 2, dia yang jaga
bahagian masalah insulin, insulin resistant, supaya dia boleh mententeramkan gula dalam badan kita. Dahsyat. Sebab tu bila saya buat D&D diet, anda pernah ingat tak? Pagi kita makan apa? Setelah minum air dengan garam tu, celery semua tu, kita banyakkan buah-buahan. Sebab apa? Kita nak feed, kita nak jamu selera kepada bakteria-bakteria yang menjadi memang kawan baik kita, teman rapat kita. Sebab apa? Orang yang ada diabetes, ini salah satu sebabnya kenapa saya, kalau you punya blood glucose dah turun, saya minta you cakap dengan doktor you cepat-cepat nak kurangkan dos. Sebab apa? Dengan bakteria ni happy sangat dengan makanan kita di diet tu, dia terus kan tengah hari sayur lagi dengan dia punya ulam sampai berapa jenis, 4 jenis semua tu. Jadi dia happy lah. Seterusnya, baik tak kalau bakteria ni bila you kena cedera, kena luka, kena masalah-masalah sikit lah, orang kata apa, ketuk ke kan, inflamasi ke, dia memainkan peranan untuk meredakan keadaan. Dan wound healing, kecepatan untuk dia sembuh semula dimainkan peranan dengan bakteria ni juga. Dahsyat kan? Dia ada cara dia untuk kontrol bahagian sel yang akan dilepaskan nanti bila berlakunya katakan luka ataupun maksudnya kalau you accident ke apa-apa. Jangan main-main. Bakteria mainkan peranan juga. So wound healing. Seterusnya, yang ni dahsyat. Yang ni memang you tak terfikir lah. Bakteria yang dulu kita bagi tafsiran dia tu nakal, jahat, dan kita takut pada bakteria, basuh tangan, cuci bersih semua tu, rupa-rupanya kalau bakteria yang saya kata 99% dalam badan kita tu semuanya baik-baik belaka, dia sampaikan boleh pergi ke mana? Otak kita. Dia boleh kontrol dan mainkan peranan signal neurotransmitter ke otak kita untuk mengeluarkan happy hormone seperti serotonin, seperti GABA. You tak payah ingat nama-nama ni semua. Pernah dengar saya selalu kata tryptophan, dan ada satu lagi dia panggil hormon nama oxytocin. Oxytocin ni orang panggil love hormone. Bila you berkasih sayang, you bercinta, you pegang anak you main dengan pipi cucu you kan, you pegang you punya pet, tahu tak, you punya peliharaan, hobi you jaga kucing dan sebagainya, itu bila you urut kepala dia, sayang semua tu. Dan bila suami isteri bersekali pun intim tu, itu keluarnya oxytocin. Dan you ingat kepala you saja yang shock dan sebagainya? Tak. Kalau gut you tak happy, kalau ni usus you mula meradang, you tak ada can langsung. Jadi saya kadang-kadang seronok juga cerita ni sebab seterusnya dia anti-inflammation. Tadi saya dah katakan, kalau you ada infection, kalau you ada inflamasi, maklumlah inflamasi ni keradangan boleh berlaku apabila body kita ada masalah penyakit-penyakit seperti autoimmune, penyakit-penyakit arthritis, gout. Ingat tak, semua-semua tu kalau dibantu dengan kita punya bakteria, dia pun boleh lawan inflammation. Seterusnya, tadi saya kata dia boleh cross the bahagian otak kan, blood brain barrier, sempadan. Susah sangat kalau yang lain nak kita minta bantuan. Kalau kita call bakteria, hey tolong jap, kau kontrol sikit, otak aku tengah bengang ni. Kalau you tengah depresi, kalau you tengah ada masalah anxiety, dan ada setengah kes tu sampai masalah skizofrenia. Pernah dengar bipolar, masalah minda bertukar daripada sedih ke terlalu over happy dan sebagainya tu kan. Manusia sekarang zaman-zaman stres lagi satu, ini pun bakteria ada kuasa keluarkan hormon, saya kata apa tadi, untuk menurunkan, meredakan keadaan. Dahsyat tak? Sebab tu malam ni topiknya agak, walaupun agak macam biar betul ni, tetapi memang betul. Banyak kajian dah confirm juga, kalau you tak jaga bakteria, you senang obes. Jangan main. Kalau bakteria tak cukup dalam badan you, terutama sekali bakteria yang baik-baik ni, salah satu nama bakteria yang terbaik, anda pernah dengar namanya apa? Akkermansia. Spelling dia Akkermansia. Akkermansia municipalis, bukan sifilis, municipalis. Okey. Tapi apa pun nama tu tak mustahil. Tapi dalam kajian mengatakan siapa yang ada Akkermansia selalunya dalam badan, semua kita seharusnya ada sedikit sebanyak Akkermansia. Tapi siapa yang steady dengan Akkermansia ni boleh menjamin kesihatan badan, sebab dia tu macam king
daripada semua bakteria-bakteria yang baik. Dia macam tauke lah kan. So kita kena cari jalan untuk meningkatkan kemanusiaan. Yang saya akan bagi di ujung nanti apa jenis makanan untuk meningkatkan bukan saja kemanusiaan, dia ada lebih kurang kalau body kita ni steady dalam keadaan sihat walafiat, dia ada 10,000 spesies, 10,000 nama yang Allah Akbar, 5 pun tak boleh ingat kan. Lepas tu bermasalah siapa yang ada kardiovaskular, penyakit jantung, dan untuk menghindar daripada stroke pun kena jaga bakteria ni. Dia boleh mempertahankan supaya tidak jadi plak. Pernah dengar atherosclerosis yang orang kata LDL, HDL semua tu, dia kontrol kolesterol semua. Alhamdulillah dia boleh mengkontrol kolesterol pun. Baik. Pernah dengar Alzheimer's, Parkinson? Ni penyakit orang tua-tua. Kalau siapa yang bakteria ni selalu terjamin dan cukup-cukup dijaga dan dia meriah kat sana, dia tidak bergaduh, dalam keadaan harmoni, insyaAllah penyakit kita Alzheimer's dan Parkinson pun boleh kita hindari. Baik, masalah immune system, ada orang buat kajian di zaman-zaman COVID ni. You bukan saja nak jaga, katakan kan kita bagi haba gel tu, ada habatus sauda, ada apa lagi, chamomile, ada masalah kalau siapa yang tak cukup vitamin D semua tu kita bagi kan. Tetapi di sini siapa yang boleh jaga bakteria pun memainkan peranan sebab immunity meningkat berkali ganda bagi mereka yang bakterianya cantik. Jadi kalau you kena vaksin ke, kalaupun you kena attack dengan COVID ke, bakteria you masih lagi orang kata apa dalam bilangan yang cantik dan terkawal, dia boleh kontrol immune system kita. Dan of course kalau anda pernah dengar bile, tahu bile, kita punya empedu tu kan ada dalamnya simpanan bile yang hijau tu. Jadi cecair bile ni untuk kita mencernakan fat ataupun vitamin yang fat soluble A, D, E, K tu. Untuk dapatkan semua ni perlukan bakteria, sebab bakteria yang recycle kita punya bile. Bile ni diputar balik, tak mana kita keluarkan bile setiap kali kita buang air besar ke kita buang air kencing ke apa, tak ada. Bile tak keluar begitu berleluasa, kebanyakannya dipatah balik, dibawa balik, recycle, dan banyak permainannya dijaga oleh bakteria kita. Bile. Vitamin B, kalau tak cukup bile susah kita nak dapat. Vitamin K. Lagi satu masalah leaky gut. Pernah dengar tak yang usus kita senang bocor tu? Kalau tak cukup bakteria, dia tak boleh keluarkan mucus. Mucus tu maksudnya lendir kan. Permukaan sel usus kita dia cuma satu layer je. Jadi kalau tak cukup mucus, dia boleh bocor. Sebab apa? Mucus ni lah menjadi pelapik dia yang menahan daripada kebocoran supaya tidak jadi leaky gut. Leaky gut ni yang menyebabkan banyak jenis penyakit, terutama sekali penyakit apa? Autoimun. Pernah dengar autoimun tak? Autoimun yang seperti SLE, seperti lupus lah, psoriasis, Hashimoto ni, thyroid, masalah eczema, masalah alergik pemakanan, semua tu adalah disebabkan oleh kita membiarkan usus kita tak terjaga, terkawal oleh bakteria yang baik-baik. Baik, saya nak habiskan dengan beberapa jenis makanan yang perlu you ingat. Dan selalunya kita kekurangan berat badan tu satu cerita lah. Kalau siapa yang kurus, dia lebih baik untuk meningkatkan bakteria. Sebab apa? Dia kata siapa yang gemuk, bakteria ni tak happy sebab dia compete berjuang bersama dengan sel-sel lemak yang besar-besar tu, yang gemuk-gemuk kita kan, overweight semua tu, jadi dia tak cukup makan. Kata kajian lah, orang yang rajin makan terlalu kerap sampai 6-7 kali sehari tidak bagus untuk menjaga bakteria. Dia tak suka. Terlalu banyak gula, yes, bagus, dia happy. Tapi yang happy siapa? Bakteria yang nakal. Okay? Bakteria yang baik, dia tak suka gula yang tinggi. Antibiotik langsung dia meluat. Sebab tu you jadi cirit dan you langsung tak sihat lepas pada kena antibiotik. Kadang-kadang berhari-hari lepas tu you akan, body you nak betulkan balik, kadang-kadang ambil masa. Betul tak? Tak sihat je rasa. Ambil makanan yang GMO, ambil makanan yang ada sweetener. Tahu tak? Artificial sweetener, soda semua tu dalam tu kan banyak, dia panggil aspartame, sucralose, apa lagi nama yang pelik-pelik itulah. Okay, so siapa yang ambil julak
laxatif, nak bagi buang air besar terlalu banyak sangat sampai cirit-berit, lingkup, habis you punya bakteria. Baik, sekarang makanan, kita copy ya. Last 5 minit saya bagi you jenis makanan. Kita bagi prinsipnya dulu. Prinsip untuk menjaga bakteria, kalau nak berkawan dengan baik, dia kata dia bagi signal kat kita. Dan ingat bakteria ni kontrol otak kita tahu. Dia sampai, sebab tu saya panggil second brain. Pernah dengar tak? Selalu kalau you sakit-sakit, you awal-awal kalau penyakit yang serius, saya selalu galakkan you ambil second brain. Second brain tu untuk nak detox body kita, untuk bagi makan balik kita punya bakteria-bakteria supaya dia tidak sedih. Okey. Lepas tu anda kena tahu, saya bagi juga fiber up. Sebab apa? Dalam tu ada Arabic gum, semua tu bagus untuk jaga bakteria yang baik-baik juga. Lepas tu kita bagi apa? RX Lite. Sebab dalam RX Lite tu ada 28 jenis makanan yang berrainbow. Dia suka makanan yang pelbagai. Maksudnya bukan bayam-bayam je, walaupun bayam tu bagus. Kalau brokoli je, tak boleh macam tu. Sebab tu saya selalu kata setiap hari mesti ada 3-4 buah-buahan atau 3-4 jenis sayur-sayuran termasuk ulam-ulaman. Baik. Fiber nombor 1. Nombor 2, cari makanan yang kalau boleh tak diproses, maksudnya yang fresh daripada ladang lah kalau dapat kan. Susah lah zaman-zaman kita sekarang, tapi kalau boleh, yang tu yang terbaik. Dia panggil whole food plant based, daripada tanah, yang bukan daripada binatang lah, walaupun kita benarkan sekali 2 kali seminggu untuk makan bahan-bahan yang berbentuk daging, insyaAllah no problem. Tapi 5 hari tu kena betul-betul fokus dan cuba belajar kuruskan, jangan terlalu gemuk sebab dia tak suka juga bakteria ni. Lepas tu jangan terlalu, saya kata apa, banyakkan daging yang telah dibakar ataupun yang telah sampai jadi rentung dan sebagainya. Sebab apa? Lagi banyak kita bakar dan masak dan kita proses protein tu, dia lagi sukar untuk bakteria kita nak enjoy hidupnya. Dia rasa terganggu sebab dia makanan resmi ni bukan protein daripada daging tu. Faham? Okey. Yang bagus ialah fasting juga. Siapa yang rajin berpuasa, macam kita kata Isnin Khamis tu, alhamdulillah. Dan malam lepas pukul 8 puasa, dia pun happy sebab dia nak ada waktu untuk dia ambil masa dia untuk dia menjamu selera. Okey, last kali ialah list makanan. Apricot boleh, asparagus boleh, dah copy. Apricot, buah apricot, asparagus sayur. Dia start A, B, C. B pula, bamboo shoot. Bamboo shoot tu apa? Rebung. Rebung banyak-banyak. Black beans, kacang hitam tu. Black tea, lepas tu brokoli, cabbage, gobis, cauliflower, cherry, chickpeas, kacang kuda, grape juice. Yang ni kalau boleh buat smoothie lah, jangan buat jus. Jus kadang-kadang dah tinggal air je, terlalu manis. Tapi yang penting anggur. Okey. Cranberry, ni semua jenis berry selalu saya dah cerita. Dan yang saya punya favourite, apa dia, siapa tahu? Coklat. Tapi bukan coklat yang biasa, mestilah 75% kakao ataupun ada koko dalamnya, minimum 70-75% ke atas. Kelat sikit, tapi carilah apa-apa yang membolehkan you makan. Biasakan mulut tu, sebab dark chocolate is very good for menjaga kesihatan bakteria tadi. Green tea, sayur kale, semua mungkin kena import lah ni. Tapi yang penting buah kiwi ada. Okay. Buah kiwi tu bukan asalnya daripada New Zealand tau. Okay. Dia daripada China. Okay. Lentils, semua jenis dal. Okay. Mushroom, semua jenis. Dia kata kat sini nak kena lion's mane lah, nak kena shiitake lah, white button lah, ambil je asalkan dia mushroom yang tak beracun, boleh makan. Mango, olive oil, minyak-minyak yang sihat-sihat, saya dah cerita, minyak kelapa dara, minyak sacha inchi oil, minyak kelapa sawit, semua boleh digalakkan masuk dalam makanan you. Faham? Oolong tea, pernah dengar oolong tea? Ni famous lah, yang teh lama-lama tu. Bok choy, peaches, buah peach, buah lepas tu peas, kacang-kacang hijau bulat-bulat semua tu. Yang famous sekali pomegranate lah, buah delima punya. Buah delima ni boleh dibuat jus, sebab dia orang buat kajian dengan jus dia boleh meningkatkan lendir tadi. Lendir tadi mustahak dalam perut kita, dalam usus dan kolon semua. Kita banyak memerlukan lendir ni sebab bakteria suka hidup di dalam lendir-lendir di permukaan
usus kita. Baik, tomato, walnut, lagi yang penting sekali ialah sebarang jenis jeruk yang bersih, seperti pickle. Pickle ni orang panggil apa, jeruk lah kan, macam kimchi, tu Korean food. Saya tempe, saya suka tempe boleh, okay, jangan risau, soya bean semua tu. Lagi apa, sauerkraut yang saya tunjuk dah buat daripada gubis tu, yang you potong kan, lepas tu you masuk garam, you simpan dia lebih kurang seminggu. Sedap makan. Sebab yang ni ada prebiotik dan ada probiotik. Prebiotik tu maksudnya makanan kepada bakteria. Probiotik tu bakteria sendiri ada dalam tu. Kan dalam proses you buat tu, bakteria pun ada dalam tu, you tak perasan. Daripada angin pun dia boleh masuk tu, jaga baik. Lepas tu you simpan dia lebih kurang seminggu, dia boleh hidup. Setengah-setengah you buat macam kimchi tu, kadang-kadang dia ada juga masuk ibu bakteria dalam tu, contoh. Tapi makanan seperti sourdough, pernah dengar roti sourdough yang masam tu sikit tu, boleh. Dia fresh, 2-3 hari dah tak boleh makan dah tu, kena cepat habis. Dan kalau nak juga hari-hari treat day walaupun susu, tapi kalau dah dijadikan yogurt yang tidak bergula, saya ulang, yang tidak bergula, organik, boleh. Sama juga mungkin minggu depan saya nak try sikit, ada satu jenis cheese yang dia orang kata organik betul, cheese walaupun susu, tapi bila dia dah tukar dia punya proses tu, sehingga kan dia tinggal bacteria base, yang tu saya rasa masih lagi dibenarkan untuk hari-hari. Kombucha tu boleh buat kombucha, minuman tu kan, boleh jaga baik-baik, jangan sampai dia dah terlalu masam dan ada setengah tu dah rosak pun. Saya pernah buat kombucha tu, boleh. Ibu dia tu you simpan buat sambungan. Lagi sekali-sekala nak main dengan tapai ke, nak bagi hilang geram, boleh lah tu. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tak perlu terlalu sedih dengan makanan-makanan daripada sekarang. Saya dah buka cerita dan faham sebenarnya tak semestinya yang kita cakap semuanya A maksudnya A. Dari semasa ke semasa kita kena update pemikiran kita yang masuk akal. Faham? Contoh tadi bila saya kata yogurt, dulu saya kata tak boleh langsung, tapi saya tengok-tengok bila dia dah diproses, habis dah susu tu, cuma tinggal dia punya probiotik saja. Itu cun. Dia punya pembawanya saja susu, dia no problem. Jadi susu punya kesan sampingan dah hilang. Sama juga saya kata apa, cheese tadi tu, kalau dah diproses, bukan cheese yang berlapik-lapik, berlipat-lipat yang you bagi ke anak cucu you main-main semua tu, itu it's not the cheese yang saya maksudkan. Nanti saya cari tengok yang macam mana. Katanya dia berbau sikit sebab dah fermented kan. Baiklah tuan-tuan sekalian, saya mengharapkan you belajar sesuatu pada malam ini dengan happy lah you belajar, sebab Tuhan tu Maha Kaya. Bakteria yang Tuhan jadikan pun makhluknya tu, walaupun dulu kita anggapnya sebagai musuh kita, sekarang dah jadi teman sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.